Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 9 Jun 2020 bersama saya Karzarif Afindi. Tumpuan berita. Sempena sambutan perayaan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah pada Isnin, Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehen Sri Haji Abdul Taib Mahmud mewakili seluruh rakyat negeri ini merafak sembah setinggi-tinggi tahniah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda. Kepada Tuanku, sempena sambutan ulang tahun keputeraan rasmi Tuanku pada hari ini. Rakyat sekalian berdoa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, semoga ke bawah Duli Tuanku dan Raja Permaisuri Agong serta keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat serta kemuliaan selama-lamanya dalam memayungi pentadbiran negara. Patik dan rakyat Sarawak sekalian juga memohon untuk menyembah ikrar taat setia yang tidak berbelah bagi kepada Kebawah Duli Tuanku. Terdahulu, Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg berkata, sambutan perayaan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bagi Peringkat Negeri Sarawak 2020 telah diadakan secara virtual menggunakan kaedah digital. Jelas beliau, inilah norma baharu yang dihadapi masyarakat umum susulan negara masih berdepan dengan cabaran pandemik COVID-19. Pada tahun ini, sambutan di negeri Sarawak adalah unik dan berbeza oleh kerana negara kita sedang dilanda oleh pandemik COVID-19. Ikuran itu, kita tidak dapat meraihkan sambutan ini seperti pada tahun-tahun yang lepas dengan mengadakan perhimpunan. Namun demikian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya situasi ini tidak menghalang kita sebagai rakyat Sarawak untuk sama-sama menyambut sambutan ulang tahun yang amat istimewa ini. Dalam perutusan khas sempena perayaan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Datuk Patinggi Abang Johari memberitahu beliau turut merafak sembah setinggi-tinggi tahniah sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan rasmi Yang di-Pertuan Agong. Sifat Tuanku yang mesra rakyat, rendah diri, sopan dan sentiasa mengambil berat terhadap kebajikan rakyat amat disanjungi oleh rakyat jelata. Bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 ini, Patik mewakili seluruh rakyat Sarawak sekali lagi berikrar taat setia yang tidak berbelah bagi kepada Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dalam pada itu, meskipun sambutan tidak diadakan seperti kebiasaannya, namun sambutan pada kali ini tidak kurang hebatnya dengan menampilkan 6 segmen yang menarik. Antara segmen tersebut adalah seperti persembahan Nopeng Sarawak, video khas monarki, wajah kesayangan hamba, surat untuk Tuanku, lagu khas Tuanku Teristimewa dan tarian Puteri Kenyalang. Segmen-segmen tersebut merupakan gabungan persembahan digital namun tidak melupai sejarah, warisan dan budaya bangsa. Paling istimewa pada sambutan kali ini, sebuah lagu khas buat ke bawah Duli Tuanku berjudul Tuanku Teristimewa turut diperdengarkan. Lagu ini merupakan gubahan dan ciptaan anak tempatan. Dirgahayu Tuanku. Laporan berikutnya.
Kerajaan menyarankan rakyat Malaysia untuk memuat turun aplikasi MySejahtera yang bertujuan menilai kesihatan kendiri. Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata aplikasi ini membolehkan Kementerian Kesihatan Malaysia mengambil tindakan yang cepat, tepat dan berkesan untuk mengenal pasti dan memaklumkan kontak rapat sekiranya berlaku kes jangkitan COVID-19 dalam masyarakat. Seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam Perutusan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara ataupun Penjana, kerajaan akan mengkreditkan RM50 ke dalam akaun e-dompet pengguna setelah mereka memuat turun aplikasi MySejahtera. Ini bagi menggalakkan orang ramai untuk memuat turun dan menggunakan apps MySejahtera ini. Sementara itu, dalam sidang media PKPB pada Isnin, beliau memberitahu bermula 10 Jun akta yang dikuatkuasakan di sepanjang tempoh PKPB akan terbatal dan digantikan dengan Akta Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Menurutnya, untuk itu semua negeri termasuk Pulau Pinang perlu mengikuti akta seperti yang diumumkan Kerajaan Persekutuan kecuali negeri Sarawak. Saya nak maklumkan bahawa akta untuk kawalan penyakit berjangkit ini hanya ada satu saja, iaitu di peringkat persekutuan. Melainkan Sarawak. Sarawak masih lagi ada akta kawalan berjangkit Sarawak, tetapi negeri lain sudah tidak ada. Oleh kerana tidak ada, maka rujukan untuk negeri-negeri hanya satu akta, iaitu Akta 342. Dan negeri tak boleh membuat peraturan-peraturan lain kerana di dalam perlembagaan persekutuan, mana-mana akta ataupun peraturan negeri yang bertentangan dengan akta kerajaan persekutuan adalah ultra-virus dan terbatal dengan sendiri dan tidak boleh dilaksanakan. Mengakhiri buletin dengan video mengenai norma budaya kehidupan baharu yang perlu diamalkan oleh setiap lapisan masyarakat untuk membendung COVID-19. Sekian bersama saya, Khair Zarif dan kru penerbitan. Ikuti laporan berita selanjutnya pada edisi petang. Dapatkan berita terkini Sarawak dengan melayari portal ukas.sarawak.gov.my, UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Twitter, Instagram dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Salam UKAS.